Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姊妹们，大家平安。 Saya senang sekali bisa kembali melayani di gereja Immanuel, gereja asal saya ini. 我非常开心能够再一次在以马内利堂服侍我的母会。 Walaupun sekarang pun saya belum bisa kembali datang ke gereja dengan pelayanan onsite, tetapi saya senang bisa melayani saudara. 虽然我不能亲自来到以马内利堂来服侍大家，但是我还是非常开心能够在这里服侍。 Saya mendengar bahwa sebagian dari saudara sedikit demi sedikit sudah mulai melakukan ibadah onsite di gedung gereja. 我听说，弟兄姊妹们有一部分人已经能够来到教会来敬拜主。 Saya juga senang mendengarnya dan berharap suatu kali saya bisa visit kembali kepada saudara dan berjumpa dengan saudara semua. 我也非常希望能够亲自到那里，能够亲自遇见弟兄姊妹们。 Saya membawa salam hangat dari para dosen STT Saat dan juga salam kangen dari Contoh Karmelita. 我代替圣道神学院所有的教师，还有我的妻子陈传道，问候大家。 Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan setiap kali kami mengingat saudara. 我们每次想到你们，我们都感谢主。 Mari kita berdoa sebelum kita membuka firman Tuhan. 我们在阅读神的话语之前，我们来祷告。 Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. 我们在天上的父，我们祷告，愿你在我们当中， Supaya rohmu yang kudus boleh membukakan hati dan pikiran kami. 让你的圣灵能够光照我们的心，我们的思想， Dan supaya kami boleh mendengar dan melihat Tuhan kami Yesus Kristus. 让我们能够听到，我们能够遇见我们的主耶稣基督， Dan hidup kami pun diubahkan. 让我们的生命得着改变。 Ini doa kami, demikian kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita buka Alkitab dari Matius pasal 22 ayat 23 sampai 33. 弟兄姊妹们，让我们来翻开我们的圣经，在马太福音22章23到33节。 Saya akan membacakannya untuk saudara dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu kemudian saudari Yayin akan membacakannya dalam bahasa Mandarin. 我们会先用印尼文来阅读，后用中文。 Matius 22 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. 马太福音22章23到33节，神的话语这样说：撒都该人常说没有复活的事。那天他们来问耶稣说：“夫子，摩西说，人若死了，没有孩子，他兄弟当娶他的妻，为哥哥生子立后。从前在我们这里有弟兄7人，第一个娶了妻，死了，没有孩子，撇下妻子给兄弟。第二、第三，直到第7个。” 都是如此，末后妇人也死了。这样，当复活的时候，他是7个人中哪一个的妻子呢？因为他们都娶过她。耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。当复活的时候，人也不娶，也不嫁，乃像天上的使者一样。” 论到使人复活，神在经上像你们所说的，
你们没有念过吗？他说：我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。神不是死人的神，乃是活人的神。众人听见这话，就稀奇他的教训。 Saudara, salah satu masalah terbesar dari kekristenan atau gereja pada hari ini menurut hemat saya adalah hilangnya kemampuan orang-orang Kristen untuk menghubungkan antara iman Kristen dengan kehidupan orang-orang Kristen itu sendiri. 弟兄姊妹们，在当今的教会，最大的问题，据我的意思来说，就是基督徒已经失去连着就是圣经跟实际上的生活的这个能力。 Kegagalan untuk menghubungkan antara firman Allah dengan realita hidup umat Allah. 没有办法将神的话语跟基督徒的实际生活连在一起。 Atau antara dunia Alkitab dengan dunia di mana kita hidup sekarang ini. 或者是圣经里面的世界跟我们现在活着的世界。 Tentu saja saya sadar ini bukan satu-satunya masalah kekristenan, saudara. 当然，我知道这不是唯一的基督教里面的问题。 Kita punya segudang masalah dan banyak PR dan ini hanya salah satunya saja. 我们有着一堆的问题，有很多的功课需要来处理。 Namun dari pengalaman dan pengamatan saya, menurut saya inilah merupakan salah satu masalah yang paling mendasar, saudara. 但是据我的观察来说，这个是一个最基本、最基础的一个问题。 Dan sedikit banyak ini menjadi seperti akar masalah dari masalah-masalah lainnya itu. 或者可以说，这个问题就是其他的问题的根源。 Saudara, kita akan melihat masalah ini dengan lebih dekat lewat diagnosa Yesus terhadap orang-orang Saduki dalam kisah yang tadi sudah kita baca bersama. 弟兄姊妹们，我们今天将从耶稣的角度，他如何看待撒都该人，来探讨这个问题。 Saudara, teks kita ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian percakapan tanya jawab Q&A antara Yesus dengan musuh-musuhnya ketika dia di bumi. 弟兄姊妹们，我们刚才所读的经文是主耶稣他跟他的敌人的一连串的这个问答当中的一部分。 Perikop sebelum dari teks kita adalah tentang membayar pajak kepada kaisar, di mana orang Farisi dan orang-orang Herodian bertanya kepada dia. 在这段经文之前所说的是有关这个希律党还有法利赛人问耶稣有关缴税的问题。 Perikop setelah teks kita adalah perikop yang terkenal tentang hukum yang terutama di mana orang Farisi yang berusaha dan ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus. 在我们所读的经文之后呢，就是讲到最大的诫命，就是法利赛人问主耶稣的一些问题。 Di teks yang kita baca tadi, giliran orang-orang Saduki lah yang datang untuk mencobai bertanya kepada Yesus. 在我们刚才所读的经文当中，是撒都该人来问耶稣。 Saudara, Matius memberi footnote bahwa kaum Saduki itu tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. 弟兄姊妹们，马太呢，他这样子说撒都该人他们不信复活的事。 Di dalam Kisah Rasul 23, Lukas menambahkan keterangan bahwa orang-orang Saduki juga tidak percaya akan keberadaan malaikat dan roh. 在我们如果读《使徒行传》23章那里，路加也说，他们也不相信有天使这回事，还有灵魂的这一件事情。 Kaum Saduki dengan kata lain adalah para religius materialis di dalam zaman itu. 所以我们可以说，撒都该人是当时的这个维持唯物主义的一些虔诚人。 Mereka percaya kepada Allah Yahweh tentu saja, itu sebabnya saya sebut religius. 他们当然是相信耶和华，所以我说他们是虔诚者。 Namun pada saat yang sama mereka juga adalah seorang materialis karena mereka hanya peduli dengan apa yang mereka lihat, dengan materi saja yang dapat dilihat. 但是他们也是唯物主义者，因为他们只相信眼睛所看到的。 Mereka menolak keberadaan malaikat. 他们不承认有天使的存在。 Mereka tidak mengakui konsep immortalitas dari roh, bahwa roh itu akan kekal sifatnya. 他们否认灵魂会维持到永恒。 Mereka juga tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. 他们也不相信死里复活的事。
Bagi mereka, orang-orang Saduki, doktrin kebangkitan yang dipercayai orang-orang Yahudi pada umumnya, termasuk Yesus, adalah keliru besar. 对他们来说，复活这一件事，就是当时犹太人，包括耶稣所相信的一个事实呢，对他们来说是无有的。 Karena bagi mereka doktrin kebangkitan itu tidak diajarkan di kelima kitab Taurat Musa. 因为对他们来说，这个有关复活的事没有在摩西的五经上面教导。 Saya perlu memberitahu kepada saudara bahwa orang-orang Saduki tidak seperti orang Farisi, mereka hanya percaya 5 Taurat Musa sebagai kitab suci mereka, dari Kejadian sampai Ulangan saja. 所以呢，我想告诉大家，撒都该人他们只相信摩西的五经为他们的圣经。 Jadi segala kitab dan tulisan yang lain dan doktrin yang keluar dari tulisan-tulisan itu dianggap seperti tambahan, secondary dan tidak mengikat. 所以对他们来说，其他的这些经书呢，只是次要的。 Dalam teks yang kita baca, orang Saduki bukan saja mau menunjukkan bahwa doktrin kebangkitan itu tidak alkitabiah, namun juga konsep itu tidak masuk di akal. 在我们所读的经文当中，我们可以看到，撒都该人认为这个复活一件事是不符合圣经的。 Mereka mengutip dari perkataan Musa di Ulangan 25 ayat 5 dan menggunakan sebuah cerita sebagai komentari mereka atas ayat itu. 他们取这个摩西在《生命记》25章里面所说的话，然后把这个当成一个故事。 Kita semua tahu ceritanya, bukan? Ada 7 orang laki-laki bersaudara. 我们当然知道这个故事就是有7个兄弟。 Kakak pertama menikah, namun dia meninggal sebelum memiliki anak. 第一个这个兄弟呢，他结婚了，娶了妻子，但是没有孩子，他就过世了。 Lalu sesuai dengan hukum Musa, maka adik pertama dari yang meninggal itu perlu menikahi janda yang ditinggal mati itu. 所以按照摩西的律法里面呢，他的弟弟就是第二个兄弟，必须娶这位妇人为妻。 Ini dimaksudkan untuk melestarikan keturunan atau meneruskan nama dari kakak yang pertama itu, sehingga nama orang itu tidak lenyap dari catatan sejarah Israel. 目的就是为哥哥生子立后，让他的名字一直存在以色列人的家谱里面。 Namun yang kedua juga meninggal, dan begitu seterusnya yang ketiga, keempat, sampai yang ketujuh. 但是接着第二个、第三个、第四个，一直到第7个都过世了。 Mereka menikah dengan janda ini tetapi tidak berhasil membuat keturunan dan mereka semua sudah meninggal. 他们同样娶了同一个妇人，但是没有孩子，他们全部都死了。 Saudara, tentu saja ini cerita yang kedengaran konyol, bukan? 当然，对我们来说，这个故事是非常可笑的。 Ini jelas kisah fiktif dan hampir tidak mungkin ada kasus real yang seperti demikian. 当然，这只是一则故事，大概很小的可能性发生在现实生活上。 Namun mungkin baik bagi kita untuk tidak terlalu cepat mengabaikan pertanyaan orang Saduki ini, saudara. 但是，也许我们也不能那么快的否定这个撒都该人所问的问题。 Sebab bagaimanapun hampir tidak mungkin itu bukan berarti tidak mungkin, bukan? 当然，可能性很小，不代表不可能。 Paling tidak secara teori atau secara teoritis hal itu masih dimungkinkan. Ada kasus seperti itu mungkin. 我们能够说，在理论上这件事情是会发生的。 Nah, jadi kalau dalam kasus seperti ini, kasus hypothetical seperti ini, siapa, tanya orang itu, yang akan menjadi suami dari perempuan yang menikah 7 kali itu pada hari kebangkitan? 所以以这个假设性的故事，撒都该人问耶稣，到最后末日的时候，谁才是这个妇人的丈夫？ Siapa suami daripada perempuan ini di hari kebangkitan? Kakak yang pertama kah? 在复活的时候，谁是丈夫？是第一个兄弟吗？ Atau malah sebaliknya yang paling terakhir karena dia paling terakhir menikah dengan janda itu? 或者是最后一个，因为他是最后一个娶这个妇人的。 Tapi bagaimana dengan yang di tengah-tengah itu, kakak nomor 2 sampai nomor 6? Bukankah mereka semuanya juga adalah suami yang sah dari perempuan ini? 那中间这几位兄弟又怎么样呢？他们不是这位妇人合法的丈夫吗？ Bukankah pernikahan mereka itu juga diberkati Tuhan dan juga diberkati para imam waktu itu? 他们的婚姻不是也受上帝祝福，也受这些祭司的祝福吗？
Jadi ini pertanyaan yang menarik, saudara. 所以这个问题非常有趣。 Dan tentu saja Tuhan Yesus tidak bisa menjawab dengan mengatakan, well, untuk kasus ini nanti di hari kebangkitan perempuan itu akan memiliki 7 suami sekaligus. 当然，主耶稣不能说在复活的日子，这位妇人有同时有7个丈夫。 Karena mengatakan demikian sama berarti menyetujui poligami di hari kebangkitan nanti. 因为这样子的答案就代表主耶稣同意有一夫多妻的这个说法。 Padahal baru di beberapa pasal sebelumnya, di pasal 19, Yesus baru saja mengajar soal pernikahan dan perceraian. 在前几章呢，在19章的时候，主耶稣刚刚教导有关婚姻和离婚的事情。 Dan dia mengatakan atau mengulang bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. 那个时候，主耶稣说，一个男人要离开他的父母和他的妻子成为一体。 Dan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 就是神说合一的不能被人所拆散。 Lagi pula, coba bayangkan saudara ya, betapa canggungnya, betapa anehnya situasi yang akan dialami oleh perempuan itu serta ketujuh saudara itu ketika mereka semua bertemu di hari kebangkitan itu. 我们来设想，在复活的日子，这位妇人如果同时遇到7个兄弟，他那个场面是有多尴尬的。 Nah, saudara, para Saduki ini berpikir bahwa mereka telah berhasil menunjukkan betapa konyolnya ide tentang kebangkitan itu. 所以撒都该人呢，他们认为他们能够显现出这个复活这个理论是多么的荒谬。 Bukan hanya konsep kebangkitan tidak ada dalam 5 Taurat Musa, 不但是这个复活的说法不含在摩西的5经里面。 Ulangan 25 dan cerita tadi malah mengindikasikan bahwa paham kebangkitan orang mati itu sepertinya harus dibuang jauh-jauh. 申命记25章和刚才的故事呢，似乎显示出我们应该丢弃复活的这个说法。 Bagaimana jawab Yesus? 那主耶稣怎么回答呢？ Ayat 29 berkata, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 29节告诉我们，耶稣回答说：“你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。” Oh, saya suka sekali dengan respon Yesus di sini, saudara. 我自己非常喜欢主耶稣的反应。 Bagi Yesus, masalah utama para Saduki ini adalah gagal mengerti akan firman Allah dan gagal paham akan kuasa Allah. 对于耶稣来说，这些撒都该人他们的问题就是不明白圣经，不晓得神的大能。 Dan menurut saya kedua hal itu berkaitan. 我认为这2件事情是互相有关联的。 Mari kita mulai dengan yang kedua terlebih dahulu, yaitu tentang kegagalan orang Saduki dalam mengerti atau mempercayai kuasa Allah. 我们先从后者开始，也就是看撒都该人他们不晓得神的大能。 Kita ingat bahwa orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. 我们记得撒都该人他们不相信死人复活。 Dan ia menunjukkan betapa konyolnya konsep itu melalui kisah fiktif tentang 7 bersaudara itu. 他们用这个7个兄弟的这个故事来否认死人复活的这个说法。 Coba perhatikan di sini, saudara. 但是我们来注意看。 Pertanyaan orang Saduki itu, yaitu tentang siapa yang menjadi suami dari perempuan itu, menjadi kompleks dan ribet jika dan hanya jika kita setuju dengan asumsi di balik pertanyaan orang Saduki itu. 撒都该人他们的这个问题，就是在末日谁是妇人的丈夫这个问题呢，是非常复杂的。如果我们去看它背后的原因， Apa asumsi di balik pertanyaan itu? 他们有什么想法呢？ Ini, yaitu bahwa kehidupan setelah kematian atau setelah kebangkitan pada hakikatnya sama atau paling tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang sekarang dan di sini ini. 就是说，他们认为复活以后的生活跟现在的生活是没有两样的。 Itu asumsi di balik orang Saduki itu yang mengajukan pertanyaan itu. 这个是他们问题背后的一个想法。 Tapi masalahnya adalah Yesus menolak asumsi itu. 但是问题是，主耶稣不接受这样子的想法。 Bagi orang Saduki, kebangkitan orang mati, kalaupun ada, mereka sebenarnya tidak percaya itu sekedar hanyalah
kembalinya orang yang sudah mati ke realitas yang sebelumnya, ke kehidupan yang lama. 对于撒都该人，如果他们相信复活的话，也就是说，复活就是将一个人带回到他原本的生活里面。 Bagi orang Saduki, kebangkitan hanya sekedar balik lagi ke kehidupan sebelumnya, sebelum dia meninggal. 对于他们来说，一个人如果复活的话，就是回到他原有的生活。 Ini mirip seperti kebangkitan-kebangkitan lain yang dicatat dalam Alkitab, seperti kebangkitan Lazarus, misalnya, ataupun orang-orang lain yang dibangkitkan Yesus maupun Elia di zaman Perjanjian Lama. 这个就像圣经里面所记载，主耶稣让拉撒路复活，还有旧约里面以利亚先知让一个孩子复活的故事。 Mereka mati, lalu kemudian dibangkitkan oleh Nabi atau oleh Yesus, kemudian mereka nanti mati lagi, bukan? 他们死了之后，然后蒙主耶稣或者另外一个先知让他们复活之后，他们还会死。 Namun bagi Yesus, saudara, konsep kebangkitan yang ia percaya dan ia ajarkan dan yang akan dialami nanti di hari kebangkitan dia itu bukan sekedar kembalinya roh seseorang yang sudah mati kembali ke kehidupan yang lama. 但是主耶稣所教导的复活，不是一个人死人的灵魂回到他原有的身体那么简单而已。 Kebangkitan dengan kata lain itu bukan tombol undo, saudara ya, yang ada di layar komputer kita. 复活不是一个我们电脑里面倒回的那个箭头。 Kalau saudara nulis di Microsoft Word, kemudian saudara salah ketik, kemudian saudara bisa balik undo, saudara ya. 如果我们使用电脑打字的话，我们打错字，我们可以撤销回到原本的状态。 Tapi kebangkitan bukan seperti itu menurut Yesus. 但是对于主耶稣来说，复活不是这样子的。 Bukan begitu, saudara ya. Konsep kekristenan tentang kebangkitan orang mati. 基督徒的观念里面的复活不是这样子的。 Kebangkitan bukan sekadar mengembalikan kematian, tetapi ia mengalahkan kematian. 复活不只是回到死亡之前，而是他是打败了死亡。 Ia, kebangkitan dan kebangkitan Yesus khususnya, itu mematikan kematian itu sekali dan selama-lamanya. 复活，特别是主耶稣的复活，是打败了死亡。 Kebangkitan bukan sekedar membalikan kehidupan yang lama, tapi mentransformasi kehidupan yang lama itu menjadi kehidupan yang baru. 复活不只是回到原本的生命，而是击败了死亡，然后改变了生命。 Itu sebabnya Yesus berkata bahwa pada waktu kebangkitan nanti, orang tidak kawin dan mengawini, melainkan akan hidup seperti malaikat di surga. 所以主耶稣说，在复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。 Apa maksudnya ini? 这个是什么意思呢？ Saudara, saya tidak akan membahas secara detail soal ini dalam kebaktian pertama di sini karena keterbatasan waktu, saudara. Tetapi kalau saudara tertarik, saudara bisa mendengarkan rekaman untuk kebaktian kedua nanti, saudara. 因为时间的关系，我不会在第一场崇拜细说这件事情。不过，如果大家有兴趣的话，可以去听第二堂的这个讲道。 Tapi poin utamanya di sini adalah bahwa bukan berarti Yesus mengajarkan di hari kebangkitan nanti kita tidak akan mengenal pasangan kita lagi. 但是不是说主耶稣教导在复活的时候，我们不认识我们的配偶？ Saya rasa saya nanti akan tetap mengenali contoh Lita ya, saudara, sebagai pasangan saya yang dulu di dalam dunia ini, saudara. 我相信在复活的时候，我仍然能够认识我的配偶。 Saudara, perkataan Yesus ini juga bukan berarti bahwa kita nanti akan jadi malaikat, saudara, yaitu makhluk roh yang tanpa tubuh lagi. 但是这也不意味着在复活的时候，我们成为一个灵魂，就是没有身体的灵魂，像天使一样。 Seperti gambaran surga yang populer, seperti roh yang melayang-layang di surga bermain harpa, itu pun kalau roh tanpa tubuh itu bisa bermain alat musik. 就如我们一般能够见到的一些画面，就是在天堂里面有很多灵魂，他们飞着弹着乐器。 Visi eskatologis Kristen yang digambarkan Alkitab itu tidak seperti itu, saudara. 末日对于基督徒来说的末日不是那种画面。 Yang Yesus katakan adalah kita akan hidup seperti malaikat, tetapi bukan jadi malaikat. 主耶稣所说的，我们会像天使一样，不是
变成天使。 Sebaliknya Yesus mengajarkan bahwa kita akan mengalami kebangkitan tubuh. 反而呢，主耶稣教导我们会有身体的复活。 Dan bukankah itu yang kita ucapkan, ikrarkan setiap hari dalam pengakuan iman rasuli? 这不是我们每个星期所宣读的使徒信经里面所说的吗？ Jadi nanti kita akan tetap memiliki tubuh, namun tubuh kebangkitan yang sudah ditransformasi oleh Allah begitu rupa. 所以呢，在复活的时候，我们仍然有身体，但是我们的身体已经被神更新了。 Alkitab juga mengajarkan bahwa destiny akhir kita nanti adalah langit dan bumi yang baru dan bukan surga yang imaterial di atas sana. 圣经也教导我们，最后的那个境界是新天与新地。 Jika kita meninggal sekarang atau untuk orang-orang yang di dalam Tuhan yang kita kasih yang sudah meninggal, maka mereka ada bersama-sama dengan Tuhan sekarang di surga. 如果我们死了，或者信主的弟兄姊妹们他们死了，他们会跟神在天堂。 Itu benar, saudara. Tetapi itu adalah masa antara, saudara, dan bukannya masa final dari kehidupan orang Kristen. 这个是对的，但是这个阶段属于中间的阶段，不是最后的、最终的那个阶段。 Bahasa Inggris atau bahasa teologis itu adalah intermediate state, masa antara, saudara. 所以在神学里面呢，我们说这个是中间阶段。 Final state-nya orang Kristen sebaliknya adalah langit dan bumi yang baru itu yang Tuhan janjikan. 但是基督徒最终的阶段是主所应许的新天新地。 Dan di sana salah satu karakteristiknya adalah tidak ada lagi kematian di sana. 那里新天与新地其中一个特征就是没有死亡。 Pernahkah saudara berpikir atau apakah saudara bisa membayangkan bagaimana atau seperti apa kehidupan ini ketika kematian tidak lagi menjadi bagian yang integral dalam realitas hidup ini? 我们是否能够想象，当死亡不再是生命当中的一个成分？ Seperti apa kehidupan jika tidak ada lagi kematian, kelaparan, kemiskinan, penderitaan, dan tidak bisa lagi ada kematian? 如果在生活里面不再有痛苦，不再有饥饿，不再有饥荒，甚至不再有死亡，会是什么状况呢？ Saudara, terus terang saya tidak bisa membayangkan dengan full seperti apa kehidupan di mana tidak ada lagi kematian itu, saudara. 说实话，我自己没有办法完整的想象没有死亡的生活是如何的。 Tapi justru itulah menurut saya letak masalah dari orang Saduki itu, saudara. 但是我觉得这就是撒都该人的问题。 Ia tidak memberi ruang kepada kuasa dan kemampuan Allah untuk menciptakan sesuatu yang baru. 他们不允许神的大能来创造一个新的东西。 Ia tidak percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup yang dapat mentransformasi kehidupan dan dunia yang lama dan telah rusak ini. 他们不相信神以他的大能够改造、更新这个破坏的世界。 Imajinasi mereka dengan kata lain itu terlalu sempit, saudara. 换句话来说，他们的想象空间太狭窄了。 Mereka tidak bisa dan tidak mau membayangkan realitas kehidupan di mana kematian tidak lagi menjadi bagian di dalamnya. 他们不想，他们也不愿意去设想一个没有死亡的生命。 Kamu tidak mengerti atau tidak percaya akan kuasa Allah, kata Yesus kepada mereka. 主耶稣对他们说：“你们不明白圣经，不晓得神的大能。” Dan imajinasi mereka itu sempit, itu karena imajinasi itu tidak diperlebar, tidak disaturasi oleh firman Tuhan. 他们这样子狭窄的想象空间呢，就是因为他们没有允许神的话语、神的这个正道来充满。 Oh, tentu saja orang-orang Saduki itu pasti membaca Alkitab dan mungkin sering membaca kitab suci walaupun cuma 5 kitab Taurat Musa saja ya. 那撒都该人他们可能很常去阅读摩西的五经， Namun tampaknya mereka salah membaca atau membaca dengan cara yang salah mungkin. 但是也许他们以错误的方式来阅读。 Itu sebabnya Yesus mengkritik mereka dengan kata sesat, kamu ngawur. 所以主耶稣说：“你们错了。”
Bukan hanya karena mereka tidak percayakan kuasa Allah, tapi juga karena mereka tidak mengerti kitab suci. 不但是因为他们不晓得神的大能，他们也不明白神的这个圣经。 Dan ini membawa kita masuk ke dalam masalah yang kedua, yaitu soal tidak mengerti akan firman Allah. 所以这个就带我们进入第二个问题，就是不明白圣经。 Yesus berkata tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda ... 主耶稣说：“论到死人复活，神的圣经上像你们所说的，你们没有念过吗？” Lalu Yesus di situ mengutip Keluaran 3 ayat 6 yang berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. 在那里，主耶稣引用了出埃及记3章6节说：“我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。” Saudara, yang pertama harus kita perhatikan di sini adalah bahwa Yesus beralih dari kitab Musa yang satu yang dikutip oleh orang Saduki di Ulangan ke kitab Musa yang lain, yaitu di Keluaran 3 ini. 我们注意到主耶稣将他们撒都该人所问的问题引用的是申命记，转到这个出埃及记，同样是摩西的五经当中。 Saudara, menarik sekali bahwa Yesus itu tidak keluar dari kelima kitab Pentatuk itu, kitab Musa itu yang dianggap sebagai satu-satunya otoritas oleh kaum Saduki, saudara. 很有意思是，主耶稣他没有超越撒都该人所认为有权柄的这个摩西五经。 Bagi kaum Saduki sekali lagi, pengajaran tentang kebangkitan orang mati adalah pengajaran yang baru atau yang belakangan, tetapi tidak ada dasarnya di dalam 5 Taurat Musa menurut mereka. 对于撒都该人来说，这个复活的说法不含在摩西的五经里面，是之后犹太人所创造出来的。 Tetapi Yesus memiliki pandangan yang berbeda. 但是主耶稣有不同的看法。 Di mata Yesus, seluruh perjanjian lama tidak terkecuali kelima kitab Musa itu berbicara tentang Allah dan juga tentang Dia tentu saja sebagai anak Allah. 对于主耶稣来说，旧约包括这个摩西五经，都是在述说有关神还有他自己的。 Dan kita tahu Yesus mengenal Allah seperti Ia mengenal Bapanya sendiri. Itu sebabnya Dia berkata, Bapa dan aku adalah satu. 我们知道主耶稣非常认识天父，就像他所说的，天父与我是合一的。 Dan itu sebabnya menurut saya Yesus dapat melihat apa yang si Saduki itu tidak dapat lihat di dalam teks kitab suci yang sama, saudara. 于是主耶稣他能够看到撒都该人在圣经里面没有看到的真理。 Sekali lagi karena keterbatasan waktu saya tidak bisa masuk terlalu detail di bagian ini di kebaktian satu ini, saudara. 再一次，因为时间有限，所以我不能细说。 Namun poin utamanya adalah ini, saudara. 但是重点呢是这样。 Yesus mengatakan kepada orang Saduki ini bahwa pada waktu Allah menyatakan diri kepada Musa itu di semak belukar yang menyala itu, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah Ishak, Allah Abraham dan Yakub. 但是主耶稣要说的就是，当神显现于摩西的面前的时候，他说他是亚伯拉罕、以撒和雅各的神。 Dan dalam bahasa Inggrisnya, saudara, yang mendekati bahasa aslinya, kata kerja yang dipakai adalah I am dan bukannya I was. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. 在英文版的圣经里面所用的动词“我是”是现在式，而不是过去式。 Dan ini signifikan, saudara, karena pada waktu Allah memberitakan itu kepada Musa, itu sudah lama Abraham, Ishak, dan Yakub, bahkan ratusan tahun mereka sudah meninggal. 这个非常重要，因为当神显现在摩西面前的时候，那个时候亚伯拉罕、以撒和雅各已经死了很久了。 Tetapi Allah tetap menyebut bahwa Ia adalah Allahnya mereka itu, dan Allah memakai present tense bukannya past tense. 但是神仍然用现在式来说明他是他们三个人的神。 Dan itu sebabnya Yesus menyimpulkan Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. 所以主耶稣的结论就是他不是死人的神，乃是活人的神。 Dan dalam paralel kisah ini di versi Injil Lukas dikatakan bahwa di hadapan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu hidup dan tidak mati. 在路加福音里面，同样的这个经文，我们可以看到，
亚伯拉罕、以撒和雅各在神的面前仍然是活着。Saudara, jadi balik ke kisah dari teks kita ini, poin Yesus menjadi lebih jelas sekarang harusnya. 所以呢，回到我们刚才所读的经文，我们可以更清楚看到主耶稣的重点。 Bahwa bahkan jika kita membatasi kitab suci kita hanya kepada kelima kitab Musa, kita mendapati bahwa di pusat dari kisah keluaran bangsa Israel itu, event panggilan Allah kepada Musa itu, konsep dan realita kebangkitan sudah ada di sana. 所以主耶稣要说的，就算只限于摩西五经里面，这个神是这个复活，也是可以非常清楚的看见。 Yesus tidak perlu dan dia tidak mengambil kutipan dari Mazmur misalnya ataupun dari Yehezkiel soal kebangkitan tulang itu, tetapi di dalam kitab Keluaran, kitab yang sangat penting, sudah ada kebangkitan di sana, kata Yesus. 主耶稣他不需要引用诗篇或者以西结书来说明复活，而是回到对犹太人非常重要的出埃及记里面，已经说到有关复活的事。 Dengan kata lain, kebangkitan orang mati bukanlah satu doktrin asing yang ditambahkan belakangan dalam kitab suci orang Israel dan orang Kristen. 也就是说，复活的这个说法不是后来加到圣经里面的。 Jika orang Saduki tidak berhasil menemukannya dalam pembacaan mereka akan kitab suci, maka kesalahan ada di mata mereka dan bukan di kitab sucinya ataupun di doktrin kebangkitan 如 itu. 果撒都该人他们没有办法从圣经里面体会到这个复活的 事情呢，这错误在于他们的读经方式。 Sekali lagi mereka membaca dan mungkin mereka sering membaca kitab suci, tapi mereka salah membacanya. 他们常常去阅读圣经，但是他们阅读的方式错误了。 Apa yang salah? 那错误在哪里呢？ Salah satunya adalah mereka tidak membaca dengan keyakinan bahwa Allah itu hidup dan bahwa Ia terus berbicara di dalam dan melalui kitab suci itu. 其中一个错误就是他们在读经的时候没有活的神的这个想法，没有想到神一直透过圣经对他们说话。 Itu sebabnya sekali lagi dalam masalah kebangkitan ini, jawab Yesus kepada orang Saduki adalah kamu sesat karena kamu tidak mengerti kuasa Allah maupun kitab suci. 所以再一次，主耶稣对他们说的就是你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。 Di atas saya sudah mengatakan bahwa kedua masalah ini itu berkaitan, saudara ya. 我刚才说过，这两个问题呢是互相关联的。 Antara ketidakpercayaan akan kuasa Allah dan ketidakmampuan untuk membaca kitab suci dengan baik dan benar. 不晓得神的大能跟不明白圣经是息息相关的。 Tapi bukan hanya kedua masalah ini berkaitan, menurut saya juga kedua masalah ini bukan hanya masalahnya si Saduki, tapi juga masalah kita sekarang. 但是不但如此，这两个问题不只是撒都该人的问题，也是我们现在的问题。 Saudara, ketidakmampuan kita untuk membaca kitab suci dengan baik sering bukan disebabkan karena kita kurang pendidikan teologi misalnya. 我们没有办法正确的去明白圣经，不是因为我们缺乏神学的知识。 Atau bukan terutama karena kita tidak tahu konteks sejarah dan budaya dari teks yang kita baca itu. 不是因为我们不知道圣经的历史和文化背景， Atau bukan karena kita tidak tahu bahasa aslinya yang Alkitab dengan baik Ibrani maupun Yunani itu. 也不是因为我们不明白圣经的原文，也就是希伯来文和希腊文。 Itu semua tentu saja ada fungsi dan peranannya, saudara ya. 当然，这些成分对于读经是有特定的这个用处。 Namun saudara, menurut saya itu bukan faktor utama dan terutama mengapa seringkali kita tidak dapat mengerti kitab suci dan menghubungkannya dengan hidup kita. 但是这不是为什么我们不能明白圣经，不能跟我们的现实生活连在一起的最终问题。 Faktor utamanya adalah karena ketidakpercayaan kita akan kuasa Allah itu. 最终问题就是我们对于神的大能的不信。 Karena ketidakpercayaan kita, ketidakmauan kita untuk menerima bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang real. 是因为我们不相信神的大能，我们没有办法接受他是活的神，是真正存在的神。 Bahwa Allah adalah Allah yang terus bekerja sampai sekarang, Allah yang aktif, Allah yang berfirman senantiasa. 我们不愿意相信神一直工作到现在，他不断的
对我们说话。 Dan bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh semesta dan sejarah, dan bahkan Dia berdaulat atas hidup kita yang masing-masing secara pribadi. 或者不相信他主宰这个整个世界、整个历史，甚至我们整个生命。 Saudara, jadi pemahaman dan kepercayaan atau ketidakpercayaan kita akan siapa Allah itu akan mempengaruhi bagaimana kita membaca kitab suci. 所以，我们对神的看法的理解的明白呢，会关系到我们如何去读圣经。 Namun sebaliknya juga benar, saudara ya, bahwa kesulitan kita untuk memahami dan mempercayai kuasa Allah itu seringkali disebabkan karena kita kurang atau jarang membaca kitab suci. 但是相反的说法也是正确的，就是我们因为缺乏去阅读圣经，所以我们没有办法相信神的大能。 Mengapa sepertinya Allah itu hanya ada di hari Sabtu atau Minggu saja dan tidak setiap hari kehidupan kita? 为什么我们常常认为神只存在于星期日我们来敬拜的时候，而不是我们生命当中的每时每刻呢？ Mengapa Allah rasanya begitu jauh dari kita dan tidak kontekstual, tidak relevan dengan hidup kita? 为什么我们常常觉得神他太遥远，跟我们的生命没有什么关系？ Ya mungkin karena imajinasi kita itu tidak dipenuhi, tidak disaturasi oleh kisah-kisah dalam Alkitab, oleh firman Allah itu sendiri. 也许因为我们的想象空间没有充满神的真理。 Sebaliknya pikiran, hati, dan imajinasi kita terkungkung dengan cerita-cerita lainnya, saudara. Dengan image-image yang dipropagandakan dari budaya di tempat kita. 也许因为我们的思想空间被现在世上的各种事情、各种故事来充满。 Itu sebabnya menurut saya gambaran kita akan siapa Allah seringkali lebih menunjukkan siapa kita sebenarnya daripada siapa Allah itu sendiri. 所以我常常认为，我们对神的认识常常是反映着我们对自己的认识，而不是真正的神的形象。 Atau jika meminjam judul sebuah buku dari J.B. Phillips yang berkata, Your God is too small. Allahmu itu terlalu kecil. 或者我引用一个作者的一本书名说：“你的神太小了。” Dia berkata bahwa banyak orang Kristen hari ini punya masalah penglihatan dengan penglihatan akan Allah. Mereka memiliki konsep Allah yang terlalu limited, yang terlalu narrow, yang terlalu kecil. 他说：“现在的基督徒对于神的看法呢，太狭窄了，太小了。” Dan mengapa kita memiliki konsep Allah yang kerdil, yang terbatas, dan yang reduksionistik seperti demikian? 那为什么我们会有那么狭窄、那么有限的一个神的形象呢？ Karena kita tidak membaca Alkitab sesering yang kita harusnya butuhkan. 因为我们没有按照应该有的频率来阅读圣经。 Atau mungkin kita membacanya juga, tetapi kita membacanya dengan cara yang salah, dengan penghayatan dan pendekatan yang keliru. 或者我们有常常读圣经，但是我们阅读圣经的方式的思想是错误的。 Kita hanya melihat Alkitab sekali lagi seperti catatan sejarah kuno tentang bangsa Israel atau tentang Paulus dulu yang tidak terlalu ada kena-mengenai dengan hidup saya. 我们也许把圣经看为过去记载历史或者记载保罗的生活的一本书，跟我们自己的生命没有什么关系。 Kita tidak melihat bahwa Alkitab adalah sungguh perkataan Allah, bukan hanya buat Paulus dulu di sana, tetapi juga buat kita sekarang di sini. 我们也许看到神的话语是降临给保罗，而不是给现在的我们。 Kita menganggap seperti orang Saduki ini bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah past tense, mereka sudah mati. Dan kisah mereka itu buat mereka. 我们也许跟撒都该人一样，将亚伯拉罕、以撒和雅各看为过去的人，他们的故事属于过去的故事。 Tapi Yesus berkata, Abraham, Ishak, dan Yakub dan Allah mereka adalah Allah yang sama. Adalah Allah kita hari ini. Allah yang terus bekerja dan berbicara sampai hari ini dalam firman Allah ini. 但是主耶稣所说的亚伯拉罕、以撒、雅各和他们的神，也一直到现在是我们的神，不断的
工作，不断的对我们说话。 Saudara, jadi ada hubungan atau relasi yang sirkular di sini, saudara ya. 所以这里有一个循环的模式。 Kita sering tidak percaya akan Allah yang real dan kuasa Allah karena kita kurang baca kitab suci dan kita salah membaca kitab suci. 我们常常没有办法认识、承认神的大能，因为我们缺乏阅读圣经。 Dan kita tidak membaca kitab suci atau kita tidak suka membaca kitab suci atau kita salah membaca kitab suci karena kita tidak punya keyakinan bahwa Allah adalah Allah atas kitab suci itu yang berbicara di dalam dan melalui kitab suci sampai hari ini. 我们缺乏阅读圣经，不明白圣经，以错误的方式去阅读圣经，是因为我们不晓得神的大能仍然到现在都还对我们说话。 Dan sirkularitas itu adalah sesuatu yang mematikan kita, membuat kita tidak mampu menghubungkan antara iman kita dengan hidup kita. 这个环状的模式呢，就是影响我们，让我们没有办法将神的话语和现实生活连接在一起。 Saudara, sekarang udah panjang lebar tentang Matius 22. Apa hubungannya dengan tema kita sih hari ini? 如果我们长篇大论的讲了马太福音22章，那又跟我们的生命有何关系呢？ Saya diberikan tema ketika Allah menegur. 我接到的一个主题就是当上帝责备。 Tetapi dibandingkan saya berpikir dan berbicara soal seperti apa Allah menegur, saya hari ini berbicara soal kenapa kalau Allah sudah menegur dan berbicara, kita tetap tidak bisa mendengarnya. 但是比起我直接说神是如何责备我们，我更想说的是，为什么神责备了我们，但是我们似乎没有听见？ Karena Allah sesungguhnya terus-menerus berbicara di dalam dan melalui kitab suci. 因为神其实透过圣经是不断对我们说话的。 Ia menegur kita senantiasa, menolong kita untuk mendidik kita dalam kebenaran, saudara. 他不断的在真理里面教导我们，去指责我们。 Tapi apa masalahnya? Apa masalah kita sehingga kita tidak membuka telinga kita dan akhirnya mendengarkannya dan menaatinya? 但是问题出在哪里？为什么我们没有办法打开我们的耳朵去听、去顺服他所说的呢？ Hari ini kita belajar bahwa masalah kita juga adalah masalah orang Saduki ini. 今天我们学习到我们的问题，也就是撒都该人的问题， Dan kata Yesus ini masalahnya. 也就是主耶稣所说的，这个就是我们的问题。 Kamu ngawur sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. 你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。 Oh, kiranya Tuhan menolong kita hari ini dengan anugerahnya supaya kita dimampukan untuk mempercayai Allah dan kuasanya sungguh-sungguh dan mengerti kitab sucinya. 我们求神帮助我们，以他莫大的恩典帮助我们，能够晓得他的大能，能够明白他的话语。 Jadi sekarang pulanglah dan berdoalah. Mintalah Allah untuk memberikan kita iman, mata iman untuk mempercayai akan kehadiran Dia dan kuasa Dia. 所以我们现在回去祷告，求神赐给我们一个属灵的眼睛，让我们能够看到他，能够听到 Karena 他。 itu hari ini pulanglah dan mulailah kembali membaca kitab suci tiap harinya dan bersama dengan keluarga dan membacanya dengan ketaatan dan dengan keyakinan bahwa Allah sedang berbicara kepada saudara. 所以我们现在要回去与我们的家人一同来读神的话语，相信他的大能。 Dan lakukan itu terus-menerus dalam iman dan kasihmu kepada Allah dan sesama. 我们要以爱神、爱彼此的心来做这件事情。 Dan dengan anugerah Allah, ketika engkau melakukan itu terus-menerus, saudara, suatu hari nanti kita berhasil menyelesaikan masalah utama kita, PR besar dari umat Kristen hari ini. 以神的恩典，我们希望能够，我们不断的去做。以神的恩典，它能够让我们解决我们最根本的这个问题。 Kita bisa berhasil menghubungkan antara iman Kristen dengan hidup orang Kristen. 我们能够将基督的信仰跟基督徒的生活连贯在一起， Antara dunia Alkitab dengan dunia di mana kita hidup sekarang ini. 将圣经的世界跟我们现在的世界连接在一起， Sampai kita bertemu dengan Yesus, Tuhan kita yang bangkit itu. 一直到我们遇见我们复活的主耶稣。 Mari kita berdoa. 我们一同祷告。
Bapa di surga, Engkau adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. 我们在天上的父，你是亚伯拉罕、以撒、雅各的神， Engkau adalah Allah atas orang-orang hidup dan bukan yang mati. 你是活人的神，而不是死人的神。 Tolong ajarlah kami untuk melihat firman-Mu sebagai firman-Mu kepada kami. 求你教导我们，让我们看待你的话语是对我们说的话语。 Tolong kami membaca kitab suci dengan mata hati dan mata iman yang baik, yang setia kepadamu. 求你让我们以一颗真诚忠心的这个心中心的眼睛来阅读你的话语。 Dan tolong kami percaya dan percaya lagi bahwa Engkau sungguh-sungguh hidup, Allah yang bekerja dan berbicara sampai hari ini dalam firman-Mu. 求你教导我们相信你是活的神，你是一直到现在都一直在说话的神。 Sampai suatu hari kami bertemu dengan Tuhan kami, Tuhan yang bangkit itu. 一直到有一天我们能够遇见我们复活的主。 Ini doa kami, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. 主啊，这是我们的祷告，求你祝福你的会众。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。